Okey, baik, kalau nampak Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberikan kesempatan pada waktu ini untuk sama-sama berada dalam program Tadabbur Al-Quran, dan insya-Allah kita akan sambung tadabbur pada surah Al-Mulk ayat ke-6. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, apa yang perlu untuk sama-sama kita fahami daripada ayat ini? Seperti biasa, kita akan tengok terlebih dahulu untuk sama-sama memahami pada konteks ayat ni. Pertama sekali, pada ayat ini dimulai dengan kalimah wa. Ni kalimah ni. Wa ni dia satu kalimah. Kalimah ni maksudnya perkataan. Dia satu perkataan. Dan kalimah wa di sini, dia ada dua keadaan. Baik, yang pertama, dia boleh jadi waw ataf, dan kedua dia boleh jadi waw isti'naf. Ada dua keadaan. Sama ada dia jadi waw ataf ataupun isti'naf. Baik, apa itu ataf, apa itu isti'naf? Baik, saya jelaskan dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan ataf ialah wa ini, kalimah wa ini, wa ni maksud dia dan. Makna dia adalah dan. Tetapi apa fungsi dia dalam ayat ni? Okey. Menurut kitab I'rab Al-Quran, dia ada dua keadaan. Sama ada dia jadi waw ataf ataupun waw isti'naf. Ataf ni maksudnya wa ni dia sebagai penyambung. Maksudnya dia adalah sambungan daripada ayat sebelumnya. Makna kata ayat 5 tu disambung lagi dengan ayat 6 ni. Ataupun dengan bahasa mudah bahawa pada ayat walilladzina kafaru bi rabbihim ini, dia adalah masih lagi dalam ayat kelima. Itu maksud dia. Ataupun waw kat sini dia jadi waw isti'naf. Ini istilah lah. Istilah disebut dalam bahasa Arab, dipanggil, nak mudah faham, waw isti'naf dia apa dia? Waw yang merujuk bahawa ini adalah ayat baru. Selalu kita faham bahawa isti'naf ni maksudnya apa? Pemula cerita. Maksudnya wa kat sini yang merujuk kepada ayat baru. Okey. Sebab dalam tata bahasa Melayu, bila habis satu ayat, kita boleh noktah. Ataupun kalau sempurna satu ayat, kemudian nak sambung lagi, kita boleh guna koma. Tetapi dalam bahasa Arab tak ada. Dia tidak menggunakan cara begitu. Jadi penggunaan wa kat sini, sama ada dia boleh jadi penyambung ataupun pemula ayat baru. Jelas tak apa yang saya kongsikan? Boleh faham tak? Walaupun mungkin benda ni benda baru, tapi yang paling penting ialah kita tahu apa yang saya sampaikan sekarang ni adalah menjadi satu kita panggil apa ya? Satu perkara yang agak menarik untuk kita faham. Kerana sebelum ni kita hanya baca saja ataupun kita tengok terjemahan tanpa kita tahu fungsi pada kalimah tu. Jadi hari ni saya kongsikan supaya bila kita faham pada konteks ayat ni,
dia akan membuka dimensi kefahaman terhadap ayat tu lebih luas. Bahasa mudahnya. Okey, baik, saya padam dulu. Jadi sekarang, apa faedah kita tahu kedudukan wa dekat sini sebagai ayat penyambung ataupun pemula ayat? Okey. Pertama sekali, nak kita sama-sama tengok pada ayat sebelum tu, iaitu pada ayat kelima tu. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Okey, kita tengok pada ayat kelima ni. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okey, cuba tengok pada ayat ni. Kita tengok sama-sama. Pada ayat ini, baik, Allah Ta'ala mulakan ayat dalam bentuk ayat yang kita panggil sebagai ayat penegasan kat sini. Penegasan. Maksudnya ayat ni Allah Ta'ala tegaskan. Jadi apa yang Allah Ta'ala tegaskan? Okey, ni poin pertama. Yang pertama sekali, Zayyanna, kami menghias, kami memperindahkan as-sama ad-dunya bimasabih. Okey, ni poin pertama. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian kita jumpa ni kalimah wa ni. Wa kat sini dia adalah wa ataf. Wa ataf. Maksudnya dia nak sambung. Maksudnya Allah Ta'ala bukan hanya mencantikkan, memperindahkan langit dunia itu dengan bintang-bintang. Malah apa yang Allah Ta'ala buat, ja'alnaha rujuman lisyayatin. Okey, sampai sini sambungan ayat. Ini adalah ayat yang kedua. Maksudnya apa? Ayat wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, wa dekat sini dia berfungsi untuk menyambung pada ayat yang pertama ni, Zayyanna sama ad-dunya bimasabih. Mula-mula Allah Ta'ala mencantikkan langit dengan diciptakan bintang. Kemudian waja'annaha, dan kami jadikannya, maksudnya bintang ni, masabih ni, rujuman lisyayatin. Okey, Allah Ta'ala beritahu lagi, kami jadikan yang bintang-bintang itu sebagai alat rejam, alat rejaman kepada syaitan. Okey, tengok kat sini. Kita jumpa lagi kalimah wa kat sini. Wa'atadna ni. Wa dekat sini juga dia adalah wa ataf. Sambung lagi. A'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah sediakan lahum bagi mereka. Mereka yang dimaksudkan kat sini adalah asyayatin. Setan-setan ni. Apa dia? Adzabas sa'ir. Azab neraka yang menyala-nyala. Okey, sekarang ni faham dah? Dalam ayat 5 ni, ada 3 ayat yang digabungkan. Jadi, merujuk kepada ayat 6 tadi ni, menurut ulama' i'rab Al-Quran, baik, saya tunjukkan ya. Kalau kita rujuk di dalam kitab i'rab Al-Quran. Okey, tengok sini. Ini dalam kitab Al-I'rab Al-Muyassar. Dalam kitab I'rab ni menyebutkan bahawa wa pada kalimah walilladzina kafaru ni, pada ayat ke-6 surah Al-Mulk ni, sama ada yang pertama waw al-waw istinafiyah. Pendapat pertama mengatakan waw itu adalah waw pemula cerita, ataupun au atifah, ataupun dia boleh jadi waw ataf, maksudnya penyambung ayat. Okey, dekat sini kita dapat lihat bagaimana para ulama bahasa khususnya dalam ingin menyampaikan kefahaman ayat ni. Ayat ni kalau dia bersambung, dia membawa kepada bentuk kefahaman yang lain jika mana ayat ini adalah dalam bentuk ayat yang baru. Okey, kat sini yang saya nak cuba sama-sama kita fahami. Okey, jelas tak apa yang saya kongsikan tadi? Pada ayat ni tadi, jelas tak? Jadi maksud ayat ke-6 ni, wa kat sini, saya ambilkan pendapat yang tadi kita sambung saja. Pada ayat 5 tadi dia sebagai ataf. Okey, jadi maksudnya apa?
lilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Sambung lagi. Dan juga bagi orang-orang kafir dengan Tuhan mereka azab jahannam. Makna kata apa? Apa dia kita nak faham kat sini? Baik, saya kongsikan dulu dengan pemahaman kalau waw kat sini, kalau waw ataf, apa jadi? Okey. Kalau waw di sini adalah waw ataf, maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita ada sebahagian manusia, manusia yang mana ni? Alladzina kafaru, orang kafir. Kalau yang spesifik orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah kafir Quraisy lah. Kafir Quraisy. Sebab khitab ayat ni merujuk kepada mereka. Allah Ta'ala nak bagi tahu sebahagian daripada manusia ni, yang orang kafir ni, ada yang Allah Ta'ala hinakan mereka di akhirat dengan mereka itu ditempatkan ke dalam neraka. Sedangkan neraka itu adalah tempat yang mana Allah sediakan bagi siapa? Syaitan. Merujuk kepada ayat mana ni? Wa'atadna lahum azabas sa'ir. Pada ayat kelima. Nampak tak? Kalau waw kat sini adalah waw ataf, dia akan membawa makna sebegitu. Mana kata ada sebahagian manusia, yakni orang kafir, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan yang neraka itu tempat syaitan. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan pula. Jika kita faham bahawa ayat ini, waw ini adalah waw istinaf. Apa beza dia? Maka kalau waw di sini ada waw istinaf, Allah Ta'ala nak berikan peringatan kepada siapa? Alladzina kafaru. Alladzina kafaru ni merujuk kepada siapa? Manusia lah. Kepada kita semua lah. Jangan terpedaya dengan setan. Kenapa? Kerana nanti akan diheret masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan syaitan. Sebab neraka tu bukan tempat kediaman manusia. Neraka itu adalah tempat yang Allah Ta'ala sediakan bagi syaitan. Jadi ayat ni kalau difahami dengan makna waw istinafiyah, maka dia adalah merupakan satu bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, jangan terpedaya dengan setan. Kalau terpedaya, maka nanti akan diseret masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Jadi ini sangat penting ni dalam kita memahami konteks ayat ni. Secara tak langsung kat sini kita memahami pada ayat ni sama ada waw tadi ni waw ataf ataupun waw istinaf. Boleh tak kat situ? Siapa yang benda baru kena belajar bahasa Arab, insya-Allah kita akan lebih faham lah. Okey, cuma sekarang saya nak kita sama-sama fahami apa faedah kita tahu waw kat sini waw ataf ataupun waw istinaf. Okey, faedah dia mungkin secara ringkas yang boleh saya kongsikan kat sini. Pertama sekali, mana saya nak tulis saya patah balik lah. Okey, kita pergi kat sini. Selesa sikit saya nak tulis. Okey, faedah dia. Yang pertama, kalau kita kata dia adalah merupakan satu bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala nak bagi tahu ada sebahagian manusia ni nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Patut ke tak patut begitu? Kenapa? Sebab neraka tu Allah Ta'ala ciptakan khusus kepada syaitan asalnya ni. Dan manusia ni Allah Ta'ala telah muliakan. Apa beza manusia dengan syaitan ni? Kita kena faham yang ni. Syaitan, iblis ni, kalau ikut asalnya, ni asal usulnya, iblis itu Allah Ta'ala muliakan dia kerana dia adalah dari keturunan jin. Siapa iblis yang dimaksudkan dalam kisah Nabi Adam dengan iblis tu siapa? Iblis tu adalah keturunan jin yang paling taat, paling kuat beribadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala muliakan dia, masukkan ke dalam syurga. Tetapi akhirnya dia telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa sebab? Kesombongan. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Dan bila
iblis tadi ni dilaknat oleh Allah. Apa jadi pada dia? Allah laknat pada iblis ni, Allah Ta'ala telah tempatkan dia ke dalam neraka. Tempat dia ke dalam neraka. Cuma iblis ni minta pada Allah Ta'ala. Apa yang iblis minta? Dia minta supaya tangguhkan kematian dia. Dan juga Allah Ta'ala perkenankan bahawa yang setan ini memang kerja dia adalah untuk menyesatkan manusia. Tapi apa beza dengan kita ni manusia? Allah Ta'ala muliakan manusia ini walaupun sejahat mana pun manusia, kita masih lagi ada tempoh bertaubat. Sedangkan syaitan ataupun iblis ini tidak ada. Sebab mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, sangat hinalah bagi mereka, yakni orang-orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah dah beri peluang dah. Sebab tu, bila mana kita memahami pada ayat yang waw yang pertama ni sebagai waw ataf, maka ayat kat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu neraka tu sebenarnya Allah Ta'ala tempatkan untuk siapa? Untuk syaitan. Tapi Allah Ta'ala berikan juga peringatan kepada kita ni. Ada sebahagian, sekelompok daripada manusia ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Orang kafir. Itu sebab. Jelas dah kat sini. Jadi kalau kita faham pada konteks ayat ni, bahawa memang ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu yang manusia ni jahat macam mana pun, dia berpeluang untuk menghindarkan diri daripada neraka sekiranya dia bertaubat kepada Allah. Baik, ini kefahaman yang pertama dan hikmah yang boleh kita ambil. Yang kedua, kalau kita kata tadi, yang waw itu adalah waw isti'naf, pun ada manfaat serta faedah dia juga pada kita. Isti'naf. Apa faedah dia? Pertamanya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita satu signal yang jelas bahawa syaitan adalah musuh. Jaga-jaga. Ada peringatan kepada kita untuk menutup segala ruang, segala jalan yang boleh syaitan sampai kepada kita untuk memperdayakan kita, menyesatkan kita. Agak-agak kita boleh lari tak daripada godaan, tipu daya, hasutan syaitan ini. Tapi di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala berikan panduan kepada kita. Secara ringkas, kalau kita boleh rujuk ke dalam beberapa ayat yang mungkin saya boleh kongsikan di sini. Sebagai contoh dalam surah Al-Hijr. Kalau boleh buat catatan, tolong buat ya. Dalam surah Al-Hijr pada ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhan, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Ni poin dia kat sini. Semua manusia tak terlepas daripada disesatkan oleh syaitan kecuali siapa? Mukhlasin. Sebelum ni saya pernah jelas dah apa beza mukhlis dengan mukhlas. Kat sini tengok baris dia apa? Mukhlas. Mukhlas ni maksudnya orang-orang yang dianugerahkan keikhlasan. Ataupun dengan bahasa tafsirannya untuk mudah faham ialah mereka yang dibersihkan daripada kesyirikan dan kekufuran. Kalau mukhlis iaitu orang yang baru berusaha untuk mengikhlaskan. Jadi nak sebut pada kita, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimah-muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, maka adalah sangat dituntut untuk kita sentiasa memperbaiki kualiti iman kita.
dalam setiap apa jua amalan yang kita lakukan. Minta maaf sebutlah. Kadang-kadang kan kita melakukan amal ibadat. Tetapi adakah amal ibadat yang kita lakukan itu sempurna? Adakah amalan itu diterima oleh Allah? Adakah kita lakukan penuh dengan kekhusyukan ataupun kita melakukan dengan keikhlasan? Maka di situ poinnya. Maka kat sini sama-sama kita koreksi muhasabah diri kita. Sebab apa? Orang mukhlasin ini sahaja, ini Allah Ta'ala sendiri yang berikan jaminan pada kita. Sebab ni adalah ayat yang berbentuk dialog. Iaitu hanya satu kelompok sahaja yang terpelihara daripada godaan dan hasutan syaitan, iaitu golongan mukhlas. Ataupun kalau kita rujuk lagi di dalam ayat yang lain, sebenarnya banyak ayat ni antara yang boleh kita kongsikan kat sini lah. Contoh dia dalam surah Sabah, pada ayat ke-20 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'u. Dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya, kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman yang tidak terpedaya kepada hasutannya. Kat sini poin dia. Nak mengingatkan kepada kita ni, fariqam minal mu'minin, segolongan ataupun sekelompok di kalangan orang beriman. Maksudnya apa? Kita beriman, kita alhamdulillah kita orang beriman. Jadi maksudnya orang beriman pun tak terlepas daripada godaan hasutan syaitan ni, kecuali orang yang benar-benar beriman. Jadi ini adalah satu bentuk peringatan kepada kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh faham daripada penyebutan ayat ni, iaitu dengan maksud kalimah wa istinaf tadi ni, iaitu Allah Ta'ala nak berikan peringatan, tolong berhati-hati, tolong jaga iman kita. Sebab apa? Syaitan ni, kita nak faham sikitlah tentang syaitan ni. Kita kalau nak nak bertanding kan, kita kena research sikit kompetitor, siapa yang nak lawan dengan kita ni. Sekarang ni kita tahu dah musuh kita ni syaitan. Kenal tak syaitan? Kalau tak kenal, payah kita. Jadi sebab tu kena ambil tahu sikit tentang syaitan ni. Baik ringkas tentang syaitan. Bila sebut mengenai syaitan, syaitan ini kalau kalimah dia tu diambil daripada lafaz syatona. Syatona. Syatona kat sini maksud dia jauh, menjauh. Jauh daripada apa? Syaitan adalah jauh daripada rahmat Allah. Jadi apa yang kita boleh sama-sama ambil faedah daripada pemahaman tentang syaitan ini? Syaitan ini dilaknat oleh Allah. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita manusia ni perlu undang rahmat Allah. Sebab kita nak jauhkan daripada syaitan. Jadi kalau orang ada manusia yang jauh daripada rahmat Allah, maka 2 kali 5 serupalah dia dengan syaitan. Jadi kita nak mengundang rahmat Allah ni supaya apa? Supaya kita terpelihara daripada sifat-sifat kesyaitanan. Kena ingat dalam surah An-Nas, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ni ada setan-setan yang dari kalangan jin dan juga manusia ni. Jadi kat sini kita nak sama-sama faham bahawa kesyaitanan itu sifatnya itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita nak mendapatkan rahmat Allah bagaimana? Semua dah Allah Ta'ala peringatkan kita di dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh tolong buat sedikit catatan, takut saya tak sempat nak kongsikan. Pertama, cuba rujuk pada surah Al-An'am. Baik, mungkin saya tak kongsikan ayat ni, tapi tolong refer ayat ni. Ayat 155. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf pada ayat 56. Dan yang ketiga iaitu dalam surah Ali Imran pada ayat 132. Ayat tentang apa ni? Iaitu bagaimana
cara untuk kita mengundang rahmat Allah. Alang-alang dah ada ni, tunjuk je lah. Tak apa kan, lewat sikit kan. Tadi saya mula lewat, minta maaf lah, ada masalah sikit tadi ni. Okey, pertama jom kita tengok dalam surah Al-An'am pada ayat 155. Surah Al-An'am ayat 155. Okey. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini sebuah kitab Al-Quran. Kitab yang dimaksudkan pada ayat ni, kitabun kat sini adalah Al-Quran. Yang kami turunkan, yang ada berkatnya, yang ini banyak manfaat. Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya, yakni menuruti akan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Okey, panduan dekat sini. Kalau kita nak mendapat rahmat Allah, ada dua yang kita kena buat. Yang pertama sekali, menuruti Al-Quran, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Okey, boleh Saya buat poin-poin saja. Dapat yang pertama? Okey. Selanjutnya surah apa tadi? Surah Al-A'raf. Rujuk pada surah Al-A'raf ayat 56. Kelebih dah. Ayat 56. Betul. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul, maksudnya supaya diterima. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Maksudnya orang-orang yang sentiasa melakukan amalan dengan sebaik mungkin. Jadi nampak ada kat sini. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk meraih, untuk merebut akan rahmat daripada Allah SWT. Okey, habis kat situ. Baik, saya nak kembali semula kepada perbincangan kita ni. Jom kita tengok sama-sama pada tafsiran ayat secara ringkas. Apa yang boleh kita dapat daripada ayat ini? Pertama sekali, pada ayat ini Allah Ta'ala sebutkan walilladzina kafaru. Kita nak fahami pada apa tafsiran pada ayat lilladzina amanu. Kat sini dia ada dua makna. Makna yang umum, makna yang khusus. Baik, yang umumnya ialah alladzina kafaru bi rabbihim, yang dimaksudkan kat sini ialah merujuk kepada mereka yang mengikut syaitan. Di kalangan manusia dan jin yang kufur kepada Allah. Ini umum. Siapa-siapa saja boleh jadi. Yang kedua, maksud yang khusus golongan musyrikin kat sini ialah merujuk kepada musyrikin Mekah. Baik. Kemudian, apa yang Allah Ta'ala berikan ancaman, iaitu kepada mereka yang kufur kepada Allah, iaitu azab jahannam. Azab jahannam, tempat sesaan bagi orang kafir di akhirat kelak adalah neraka jahannam. Dan akhir sekali, bi'sal masir, tempat menetap bagi orang kafir di akhirat adalah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah. Sangat menarik untuk sama-sama kita lihat pada ayat ini. Pertama sekali, mungkin ni agak ilmiah sikit, tapi saya nak sebut juga. Kalau tak faham, boleh tolong komen ya. Kalau tak faham, saya rasa boleh faham kot dah. Baik, pada ayat ni, cuba tengok lilladzina kafaru bi rabbihim. Saya buat satu kotak kat sini. Alamak. Lain macam pula kotak dia. Sekejap Billadzi. Okey. Ini kotak yang kedua. Mungkin ni agak ilmiah sikit, tapi saya nak kongsikan juga. Baik. Tengok yang saya petakkan merah ni dan juga yang warna biru ni. Nampak macam tak ada apa, tapi pada sudut bahasa, aspek bahasa, saya perlu kongsikan. Baik, pada lafaz
alladzina kafaru bi rabbihim. Dekat sini dari struktur ayat disebut sebagai khabar muqaddam. Azab jahannam disebut sebagai mubtada muakhar. Jangan pening sangat pada istilah ni, buat relax je. Cuma saya nak beri faham je kat sini. Ayat ni sebenarnya struktur dia dikemudiankan lafaz alladzina kafaru bi rabbihim. Minta maaf, diawalkan. Khabar muqaddam ni maksudnya diawalkan. Muakhar ni maksudnya diakhirkan. Maksudnya pada asal ni nak sebut begini. Azab jahannam bagi orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka. Faham tak ayat tu? Tengok pada ayat ni. Asalnya nak sebut azab jahannam bagi orang yang kafir kepada Tuhannya. Okey, jelas tak? Asalnya begitu. Tapi dalam ayat ini, Allah Ta'ala dahulukan pada penyebutan bagi orang-orang kafir kepada Tuhannya azab jahannam. Nampak tak? Ditukar kedudukan itu. Di dalam konteks ayat ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak highlightkan kepada siapa ni? Khususnya kepada orang-orang kafir kepada Tuhannya. Jadi orang kafir kat sini, siapa dia? Ayat ni adalah ancaman khusus kepada orang-orang kafir Quraisy. Cuma hikmahnya, kenapa Allah Ta'ala tak sebutkan secara spesifik? Sebut terus musyrikun Quraisy sebagai contoh. Ataupun musyrikun Mekah sebagai contoh. Kenapa Allah Ta'ala sebut alladzina kafaru? Kerana dia ada peringatan kepada mana-mana orang pun yang kufur kepada Allah, maka Allah Ta'ala berikan ancaman neraka kepada mereka. Ini bahasa mudah nak faham pada ayat. Kenapa bentuk ayat ni sebegini? Subhanallah. Ini adalah salah satu daripada keunikan bahasa Arab. Yang sebab hanya bahasa Arab saja yang mampu untuk deliver maksud firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sempurna kepada manusia. Baik. Kemudian yang ketiga yang agak menarik untuk sama kita kongsikan kat sini ialah pada lafaz kafaru kat sini. Kalimah kafaru ni dia berasal daripada perkataan kafarah. Okey. Kafarah ni maksudnya apa? Ingkar. Kafarah maksudnya ingkar. Dan saya merujuk kepada Dr. Fadl Abbas, dia menyebutkan kalimah kafarah ni kalau kita cermati, dia ada persamaan dengan lafaz ghafarah. Okey, apa persamaan dia? Baik, dia ada persamaan secara tersurat dan tersirat. Baik. Pada sudut tersurat, cuba perhatikan elok-elok kalimah ni, dia ada satu persamaan. Apa dia? Dua huruf akhir adalah huruf yang sama. Fara. Yang membezakan mereka hanyalah pada huruf yang pertama. Ra dengan kaf kat sini. Mungkin bagi setengah orang dia tak rasa benda ni adalah satu benda yang menarik ya. Tetapi bila kita kaji pada sudut aspek bahasa Arab, kita menjumpai sesuatu yang sangat indah. Apa dia? Menurut Dr. Fadl Abbas, dia mengatakan bahawa kalimah kafar membawa maksud ingkar. Maksud ingkar ataupun kufur kat sini ialah merujuk kepada perbuatan seseorang yang menyembunyikan keimanan, menyorok keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Di kala itu, dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang hak. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Tetapi dia tetap menyembunyikan keimanan itu. Dia tetap enggan untuk mengakuinya. Begitu juga dengan ghafara. Ghafara ni maksudnya mengampun. Ghafara ni maksudnya mengampun. Maksudnya mengampun. Maksud mengampun, siapa yang mengampun? Iaitu Allah Azza wa Jalla. Iaitu Allah Ta'ala menyembunyikan ataupun menyorok dosa hambanya yang telah
dia ampuni. Nampak tak? Kedua-duanya ada membawa faedah makna sorok ataupun sembunyi. Subhanallah. Dia bukan saja kalimah itu nampak seolah-olah seakan sama. Jadi ini salah satu, kita panggil apa ya, kehalusan bahasa Arab itu sendiri. Jadi apa faedah daripada pemahaman ayat kita ni? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak fokus kepada kalimah ni, kafara ni. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah kafara? Pasti ada sebab. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut terus orang Quraisy ke, orang Mekah ke? Kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah kafara? Sebab bila sebut kafara, maknanya dia ingkar. Ingkar di sini tidak semata-mata maksudnya kepada orang kafir pada sudut akidah semata-mata. Ia juga boleh berlaku kepada orang Muslim yang bermaksiat. Jadi di sini ada peringatan kepada para ahli maksiat. Jaga-jaga. Kerana apa? Allah Ta'ala berikan ancaman di sini. Azab Jahannam. Jangan main-main. Jadi ini satu perkara yang bagi saya agak penting lah untuk sama-sama kita faham. Dan akhir sekali, minta maaf lah agak lewat je hari ni kita habis. Boleh ke? Okey ke? Mungkin ada dah mengantuk. Wa bi'sal masir. Akhir sekali Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa azab Jahannam ataupun Jahannam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan pada lafaz al-masir. Apa yang dimaksudkan dengan al-masir ni? Subhanallah. Al-masir ni mudah untuk kita faham macam ni lah. Kita pergi kerja, keluar pagi, balik petang. Kita dah balik tu kita fikir apa? Sampai rumah tu kita fikir apa? Kita fikir nak rehat. Jadi, rumah kita tu al-masir. Tempat yang mana tempat kita kembali selepas kita kepenatan. Sudah pasti, ia adalah tempat yang selesa. Tempat yang sesuai untuk kita berehat. Cuba tengok bagaimana Allah Ta'ala hina kepada orang-orang kafir. Allah jadikan neraka itu tempat rehat bagi mereka. Adakah masa berehat di neraka? Sedangkan mereka diazab, hancur tubuh badannya, maka dihidupkan semula. Begitulah sampai bila-bila ataupun sampai habis tempoh waktu mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Baik, Muslim Muslim rahmati Allah, apa yang kita boleh dapat daripada penyebutan beberapa ayat ini? Yang pertama sekali, subhanallah, kehebatan gaya bahasa Arab memberikan lebih kefahaman terhadap firman Allah. Jadi terdapat tuntutan untuk mempelajari bahasa Arab supaya dapat memahami Al-Quran dengan lebih mendalam serta memberi kesan pada hati setiap kali tadabbur Al-Quran. Jadi sebab tu memang kalau kita nak belajar Quran, kita tak boleh nak melarikan diri daripada belajar bahasa Arab. Malah kita kena sedar satu benda, kita ni sebagai orang Islam, setiap hari ni kita menggunakan bahasa Arab. Solat, baca Quran, berzikir, beri salam, semua tu dalam bahasa Arab. Jadi tidak timbul isu untuk kita rasa takut mempelajari bahasa Arab. Jadi kebetulan hari esok ni, hari Selasa dan juga hari Khamis, saya ada buat kelas percubaan kepada mereka yang zero, tak ada basic Arab langsung. Kita belajar daripada bertatih. Saya buat khusus kelas ni bagi yang tak ada langsung basic. Kita akan belajar slow and steady lah, insyaAllah. Jadi tujuan kelas percubaan ni saya nak beritahu macam mana cara kita nak belajar gunakan kaedah yang saya guna. Baik, yang kedua, peringatan agar bersungguh-sungguh menjaga iman. Kerana syaitan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia dan nafsu pula sering menggasak iman setiap waktu. Jadi cara terbaik untuk menjaga iman adalah dengan beristighfar. Ni point. Dengan beristighfar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Istighfar membantu melemahkan nafsu, manakala Al-Quran dapat memagari iman dari dirobek oleh syaitan. Jadi sekarang kita perlukan komitmen pada diri kita sendiri ni untuk beristighfar. Ni tak susah, astagfirullah, tak susah. Tapi yang susahnya tak tahulah pasal apa. Banyak bercakap hal dunia lagi banyak daripada kita nak beristighfar, berzikir dan sebagainya. Sama-sama kita muhasabah diri. Begitu juga dengan Al-Quran. Alhamdulillah, moga-moga program yang kita buat ini salah satulah cara untuk kita berdamping dengan Al-Quran. Dan akhir sekali,
Dunia adalah penjara buat orang beriman dan syurga buat orang kafir. Jadi kebanyakan hal yang diingini oleh manusia adalah perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Hanya bagi mereka yang teguh keimanan dan mampu mengunci nafsunya sahaja yang berjaya mengatasinya. Sebaliknya, kebanyakan manusia lebih memilih untuk menuruti hawa nafsunya, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sementara. Yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Berbalaikah menempah neraka sebagai kediaman di akhirat kelak? Renungi dan fikir berulang-ulang kali sebelum melakukan sesuatu. Jangan disebabkan nikmat yang sebentar perlu dibayar dengan azab siksa yang kekal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini diberi kefahaman dan juga doakan supaya saya agak istiqamah. Sebab nak buat benda baik ni dia banyak cabaran. Kalau nak buat jahat tu macam-macam je kemudahannya. Dia doalah. Jadi untuk siapa-siapa yang esok nak sertai, naknya saya ada buat grup khas lah. Saya akan berikan link pengajian tu dalam grup tersebut, grup kelas percubaan. Kalau siapa nak sertai boleh lagi, tak ada masalah. Kelas percubaan ni percubaan, tak ada masalah. Siapa pun boleh ikut. Siapa yang kena sertai, siapa yang nak faham Quran, usia 18 tahun ke atas, budak-budak saya tak ajar. Budak-budak saya tak ajar. 18 tahun ke atas boleh mengaji, tu je syarat dia. Tak kira lah tak pernah belajar bahasa Arab ke, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.